Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala Allah. majlis para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara macam mana? Bergema sangat ke macam mana? Saya komen. Tuan-tuan yang di luar tu, cuba komen suara okey ke, sangat bergema ke macam mana? Biar dia bergema sikit je. Tuan-tuan dah masuk, insya-Allah cuba tag nama kawan-kawan, share pada mereka supaya pengajian Al-Quran malam ini mengatasi ghalib di atas segala pengajian live yang lain, insya-Allah. Suara okey, alhamdulillah. Suara alhamdulillah. Jazakumullah. Radik Arbi, kaifa halukum? Apa khabar? Maulana di mana Maulana? Di Pahang ke di Shah Alam? Maulana Wantahi di mana sekarang? Kamu tak daftar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ما شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. 2 hari lepas kita tinggalkan pada perbahasan lafaz Allah, tahqiq lafaz Allah, dan saya tinggalkan pada tahqiq research yang dibuat oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Syekh Abdul Karim Al-Jili di antara ulama-ulama tasawuf yang tinggi, tergolong tersenarai bersama dengan Syekh Ibn Arabi, yang mana kitab-kitab beliau tak mudah difahami oleh ulama-ulama yang biasa. Jadi beliau dalam pada mentahqiq ismu Allah ini, Syekh Abdul Karim Al-Jili berkata, lafaz Allah ni ismullah ghairu mushtaqin la tusamma al-khalqu bihi qabla khalqil mushtaq wal mushtaq minhu. Beliau berkata isim Allah ini adalah ghair mushtaq. Ghair mushtaq maknanya isim Allah ini adalah satu alam, satu nama, ghair mushtaq, tanpa diambil daripada mana-mana root word. Faham tak? Tidak ada root word. Tidak diambil daripada mana-mana kata dasar. Lafaz Allah itu Allah. Kan? Kalau lafaz hakim contoh, diambil daripada kata asal dia, madah dia ha, kaf, mim. Kan? Jalaluddin, jalal daripada jim, lam, lal. Hazwan daripada ha, za. Hazwan daripada ha, za, waw. Kemudian alif dan nun. Kan? Jadi lafaz Allah ni kata Syekh Abdul Karim Al-Jili ismullah ghair mushtaq, tanpa mushtaq. Kan? Ini kerana lafaz ini telah pun wujud sebelum wujudnya mushtaq dan mushtaq min. Faham tak? Satu mushtaq minhu. Kan? Mushtaq daripadanya. Mushtaq tu kata asal, mushtaq minhu. Kan? Satu mushtaq minhu. Faham tak? Maknanya seperti tadilah hakim tadi, mushtaq min daripada mushtaq, daripada perkataan asalnya adalah ha, kaf, mim. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jili kata lafaz Allah ini
telah pun ada sebelum wujudnya mushtaq maupun mushtaq min. Telah pun tersedia ada lafzi Allah ni. Sebab tu dia kata nama Allah ini ada 5 huruf. Alif, lam, ha. Berapa jadi? 4 kan? Tapi dia kata 5 huruf. Macam mana jadi 5 huruf? Tengok sini. Dia kata nama Allah ini ada 5 huruf dan sebelum ha tu dia kata ada alif satu lagi yang mana dibaca tapi tak ditulis. Faham tak? Ada alif yang dibaca tapi ghair maktub, tak ditulis. Jadi dia kata alif lam ha tu, alif yang pertama adalah terjemah kepada wahdaniyat Allah. Terjemah kepada keesaan Allah. Allah, alif itu adalah asa. Faham tak? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Kecuali zatnya. Wajah bermakna zatnya. Masya Allah. Al-Fakir pada malam ni. Masya Allah. Semoga Allah jaza khair kepada Al-Fakir kerana beliau lah yang bawa mari kitab Fawaid Surah Al-Kahfi ni daripada Jam, yang mana Syekh kita baru saja baca Fawaid Al-Kahfi ni dalam i'tikaf 2018. Kan? Memang kitab ini baru saja dicetak dan alhamdulillah dah sampai ke tangan saya. Dan alhamdulillah malam ini kita dapat semua mengambil faedah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bagi tahu kawan-kawan kita 2 hari sekali kita akan baca Fawaid Surah Al-Kahfi ni. Ya, supaya kita dapat mengetahui apakah isi dan faedah-faedah yang ada dalam surah Al-Kahfi ni, supaya kita dapat mengetahui dengan sebenar hakikat akhir zaman tentang ilmu fitan dan sebagainya, insya-Allah. Falilhamdulillah, falillahil hamd. Kemudian huruf pertama adalah alif, itu menandakan wahdaniyah, keesaan Allah. Dan huruf yang kedua yang ada pada Allah adalah lam yang pertama. Lam yang pertama itu adalah isyarat kepada sifat jalal Allah. Lam, sebab tu kita panggil juga lam jalalah. Lam apa? Lam jalalah. Jadi lam yang pertama itu isyarat kepada apa tadi? Sifat jalalah Allah. Sifat jalal Allah. Dan yang ketiga, lam yang kedua, huruf yang ketiga adalah lam yang kedua. Alif lam lam kan. Lam yang kedua itu isyarat kepada sifat jamal Allah pula. Kan? Jadi jalal pun ada, jamal pun ada. Ustaz Jamal pun tak ada malam ni. Jadi huruf yang ketiga adalah lam yang kedua yang isyarat kepada jamal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang keempat adalah alif. Allah. Alif tu tak ditulis. Lepas lam tu pergi ha kan, tapi dia tak ghair maktub, tapi dia dibaca. Dia tak sebut Allahnya tu. Allah. Faham tak? Jadi alif itu yang mana tidak terdapat dalam kitabat, dalam penulisan tak ada, akan tapi ada dalam talafuz. Ada dalam lafaz talafuz. Yang mana alif itu dalalah kepada kamal Allah. Menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf yang kelima adalah ha. Allah. Allah. Ha kan? Ha itu adalah isyarat kepada hawiyatul haq. Apa maksud hawiyatul haq? Kedalaman azmah Allah. Kedalaman kebesarannya Allah. Azmah Allah itu begitu dalam, tidak ada orang yang boleh menyelami kedalaman azmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkaplah alif lam lam ha. Allah, kata siapa? Tahqiq daripada Syekh Abdul Karim Al-Jili. Kemudian lebih lanjut lagi berkenaan dengan lafaz Allah ini, tahqiq para ulama lagi. Para ulama mengatakan lafaz Allah ini, para ulama telah mengeluarkan hampir 30 aqwal, 30 pendapat tentang lafaz Allah ni. Maknanya lafaz Allah ini daripada mana? Madah dia daripada mana? Yang mana beberapa pendapat kita kepilkan di sini. Ba'z kata yang Arabi lafaz, setengah mengatakan lafaz Allah ni adalah lafaz Arabi dan juga lafaz Suryani. Pernah dengar tak? Arabi, Suryani, bahasa Suryani.
Yang mana asalnya mereka kata laha. Bahasa Suryani ni, Allah ni daripada perkataan laha. Lam alif, ha alif, laha. Kemudian alif yang untuk belakang itu dihazafkan jadi lah. Betul tak? Kemudian dimasukkan alif lam di depan jadi Allah. Allah. Itu kata. Tuan-tuan tak perlu hafal ni, tuan-tuan tahu. Kalau dapat tulis, baguslah. Daripada bahasa Arab dan bahasa Suryani yang mana asalnya laha, kemudian alif belakang sekali dihazaf, dibuang jadi lah, kemudian masukkan alif lam, ada awalnya di Allah. Mengikut jumhur ulama, lafaz Allah ini mereka kata ini adalah lafaz Arabi. Kemudian selepas itu ikhtilaf pula. Setengah kata lafaz Arabi betul, setengah kata dia alam, dan setengah kata dia sifat. Lafaz bahasa Arab ni ulama bahagikan, ada setengah kata alam. Alam ni makna nama lah. Kata nama kan, kata nama. Macam Jalaluddin kan, Jalal. Kan? Dia boleh ihtimal dua. Alam pun boleh. Makna alam makna nama dia Jalal, tapi Jalal itu boleh pergi bersifat juga, sifat Jalal. Jadi ulama walaupun mereka kata lafaz Allah itu bahasa Arab, kemudian lepas itu mereka ikhtilaf pula kata, ada setengah kata lafaz Allah itu alam. Alam maknanya isim, nama, dan setengah pula kata dia adalah sifat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, aksar fuqaha dan usuliyin, mengikut kebanyakan fuqaha dan para ulama usuliyin, mereka kata adalah lafaz Allah itu alam. Alam mana apa? Bukan alam dunia ni, alam mana nama. Ghair mushtaq, tanpa kata dasar, tanpa root word. Mari-mari Allah terus. Allah kan seperti mana Allah, zat Allah itu qadir, maka lafaz Allah pun tak ada mushtaq. Seperti mana kita telah sebut sebelum ini. Kemudian, kalau ulama yang kata lafaz Allah itu ada kata dasar dia, ada madah dia, apakah istiqaq dia, apakah kata dasar dia, maka ada 11 qaul di sana. Perbahasan lafaz Allah ni tuan-tuan nak lebih lanjut lagi, tuan-tuan boleh buka tafsir Baydawi. Memang duk main macam tu lah. Ulama pun pening. Kan? Nak tahqiq lafaz Allah saja ni. Jadi kalau ulama yang mengatakan lafaz Allah itu istiqaq, maka ada 11 qaul. Setengah ulama berpendapat bahawa lafaz Allah itu mushtaq. Kemudian fiqhun hazat ki ma bain iskimadah ki. Kemudian bila yang kata mushtaq tadi, di antara mereka ikhtilaf tentang kata dasar dia pula, madah dia panggil madah dia. Ikhtilaf tentang madah. Yang mana secara detailnya di bawah. Pendapat pertama, nombor 1. Pendapat pertama mengatakan lafaz Allah itu madah dia daripada lam yaha. Daripada kata madah dia daripada lam yaha, yakni daripada laha yalihu. Ilmu ini dipanggil ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq. Orang mengaji madrasah dia mengaji, selepas ilmu saraf dia mengaji juga ilmu istiqaq. Jadi pendapat pertama, lafaz Allah itu daripada madah dia lam yaha, daripada laha yalihu. Laha yalihu yang membawa makna irtafa'a. Irtafa'a makna yang tinggi. Laha yalihu itu membawa makna yang tinggi, irtafa'a. Jadi kenapa Allah itu disebut Allah? Allah itu disebut Allah kerana Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi. Allah Subhanahu wa taala daripada musyabih dengan makhluk. Tingginya Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluk. Jadi laha yalihu membawa makna irtafa'a, tinggi. Tingginya Allah, jauhnya Allah daripada ishtibah dengan mana-mana makhluk. Itu qaul yang pertama. Qaul yang kedua mengatakan lafaz Allah madah dia daripada lam waha. Tadi lam yaha. Ni lam waha, yakni daripada laha yaluhu. Laha yaluhu membawa makna ihtajabah. Ihtajabah maknanya tersorok, tersembunyi. Jadi lafaz Allah itu disebut Allah ini kerana zat Allah itu memang tersembunyi, tersorok daripada akal dan mata kita. Ihtajabah. Zat Allah itu tersembunyi, terhijab daripada akal dan mata kita. Itu nombor 2. Qaul yang ketiga mengatakan madah Allah itu daripada lam waha juga. Tadi lam waha juga. Daripada laha yaluhu juga, tapi laha yaluhu yang membawa makna idtaraba. Idtaraba maknanya tension, perasan,
tertekan. Jadi waktu itu Allah itu disebut Allah kerana akal dan kefahaman kita di dalam nak mengenal dan makrifat zat dan sifat Allah Ta'ala itu jadi pressure. Jadi tension. Nak faham memang tak boleh. Allah Ta'ala kata la tafakkaru fi, jangan kamu fikir tentang zatillah. Tafakkaru fi khalqillah. Kalau nak fikir tentang makhluk Allah. Jadi kalau orang nak fikir tentang zat Allah Ta'ala, duduk fikir, jadi akan jadi hairan wa ta'ajjaba. Tahayyara wa ta'ajjaba, hairan dan ta'jub. Jadi sebab itulah dia kata laha yaluhu membawa makna idtaraba, yakni tension. Nombor 4, pendapat yang keempat mengatakan lafaz Allah itu madah dia daripada lahal barku yaluh. Lahal barku yaluhu, yakni cahaya kilat, cahaya petir, bersinar ataupun bersinar. Jadi kenapa Allah itu disebut Allah? Waktu itu Allah itu disebut sebagai Allah kerana hati kita akan bercahaya dengan zikir dan makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor apa dah? Nombor 4. Nombor 5, malah ni ilmiah sikit. Supaya kita dapat tahu ulama bagaimana mereka bahas tentang lafzi Allah ni saja, tuan-tuan. Tak masuk tentang pengertian lagi. Nombor 5, akwal yang nombor 5 mengatakan lafzi Allah itu daripada lama yalumu. Lama yalumu membawa makna khalaqa, mencipta. Jadi Allah itu disebut Allah kerana Allah Ta'ala lah yang mencipta seluruh makhluk. Nombor 6, lafzi Allah itu madah dia daripada alif lam ha, daripada alaha ilaihi ya'lahu, yang membawa makna berlindung dalam perasaan takut. Berlindung dalam perasaan takut. Jadi Allah itu disebut Allah kerana kita manusia ini dalam semua muamalah kita berlindung dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut dan kita berlindung dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala lah tempat berlindung kita. Disebut sini 11 akwal. Nombor 7, lafzi Allah ini daripada alaha yang membawa makna sakana. Sakana maknanya sukun. Sukun apa? Tenang. Rahat. Sekun, rahat. Sakana bermakna rahat, yakni rehat. Jadi Allah itu disebut Allah kerana apa? Kulub dan akal kita menjadi penyebab kepada kerehatan badan kita bila bersama Allah. Akwal yang nombor 8 daripada alaha ya'lah yang membawa makna heran. Jadi Allah itu disebut Allah kerana akal ini akan jadi heran di dalam merenung tentang azmat dan izzah Allah Subhanahu Wa Taala. Hairan. Kalau duduk renung tengok jadi hairan. Macam tadi jugalah. Ta'jub, ta'ajjaba wa tahayyara. Lebih kurang. Nombor 9, qaul mengatakan lafaz Allah itu daripada alahul fadil. Alahul fasil. Apa maksud alahul fasil? Alahul fasil ini orang Arab berbicara begini bila mana jab unti ya gai ka baca apa ni maka di mana. Di mana hajai. Bila mana unta dan lembu bila mana dia rindu emak dia. Orang Arab sebut alahul fasil. Jadi Allah itu disebut Allah. Kenapa disebut Allah? Apabila hakikat hamba yang sebenar dalam setiap keadaan, dalam setiap masa dia sentiasa merindui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sentiasa tunduk dan rendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Banyak ni Allah ni pendapat mengatakan Allah daripada kata dasar dia daripada mana. Ada berapa 11 sini. Kalau Baydawi banyak lagi dalam kitab Baydawi. Qaul nombor 10 daripada alaha ya'luh. Alaha ya'luh membawa makna ma'bud, yakni beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu disebut Allah kerana wahi mustaq ibadat atau ma'bud berhak. Dia adalah Allah yang layak selayaknya untuk kita sembah. La ilaha mana la ma'budu bihaqqin illa Allah. Tiada yang layak disembah dengan hak sebenar-benar hak illa Allah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan nombor 11, Allah itu berasal daripada walaha, yang membawa makna taraba. Taraba. Jadi Allah itu kenapa disebut Allah? Ini kerana insan sewaktu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, akal dan hati manusia akan mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Lengkaplah 11 qaul berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian habis alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis alhamdu dengan lillah baru. Kemudian ayat seterusnya, allazi anzala ala 'abdihi, dialah zat yang mana anzala telah menurunkan ke atas hamba-Nya. Nak bincang bab ni pula. Jadi dalam ayat surah Ahqaf ini, pada permulaan allazi anzala ala 'abdihi ni, satu noktah, satu poin di sini perlu kita ingat adalah pada permulaan surah Al-Kahfi ni, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana membicarakan tentang Habib kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam maqam itu Allah Taala tazkirah sebut tentang ubudiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Allah saja. Apa maksud dia? Tengok, pada awal, pada akhir. Pada awal surah Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan wahyu ke atas hamba-Nya. Hamba-Nya Al-Quran. Hamba-Nya itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada permulaan ayat itu Allah Taala nak cerita tentang kekasih baginda, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sebut perkataan abduh. Allah Taala cerita tentang ubudiyah, penyembahan, penghambaan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi pada akhir surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tazkirah tentang rububiyahnya pula. Tapi di sana Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala tazkirah tentang basyariyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Pada awal Allah Subhanahu Wa Taala nak tazkirah tentang kekasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala gambarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Tazkirah tentang ubudiyah, penghambaan diri. Pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nak tazkirah makam di sana adalah makam rububiyah, nak tazkirah tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula tentang basyariyahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih pada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah, hanya saja aku adalah bashar seperti mana kamu semua. Nabi SAW kata kepada orang musyrikin Makkah, "Qul." Allah Taala kata, ajar pada Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya aku basyarun. Bashar seperti kamu juga. Basyariah ini makna manusia. Bashar ni lafaz lughahnya adalah kulit. Kita manusia ni ada kulit kan, yang berkulit bashar. Jadi para musyrikin Mekah ini mereka tak boleh terima. Mereka kata kalau Nabi mestilah daripada nur. Kalau Nabi mestilah dicipta daripada nur. Kan? Mereka tak boleh terima. Mereka kata, "Ma hazan nabi ya'kulu ta'am wa yamshi bil aswaq." Ni Nabi apa ni, makan nasi macam orang ramai, makan roti macam orang ramai, kemudian berjalan di pasar-pasar. Mana mungkin kalau Nabi mestilah dicipta daripada nur, tak makan, tak berjalan. Kan? Jadi Allah Ta'ala ajar, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Aku adalah manusia seperti kamu. Jadi Nabi SAW khilqahnya dicipta daripada tanah. Tapi tanah bukan sebarang tanah. Tanah dicipta Nabi daripada tanah syurga. Secara khilqatannya. Tapi secara sifatannya Nabi SAW itu adalah nur. Sifat Nabi adalah bersifat nur. Itu yang pertama tentang allazi anzala ala 'abdihi. Maka di sini ada sedikit point, noktah terhadap para student agama. Abduhu di situ, Allah Ta'ala lah yang menurunkan wahyu kepada hamba-Nya, abdihi. Kalau orang mengaji bahasa Arab, abdihi itu diidhafah dhamir kepada abad, pada hamba-Nya. Maka idhafah di situ, kalau orang belajar Arab, dia kata idhafah tashrifiyah. Idhafah tashrifi maknanya, idhafah tu makna menyandarkan. Faham tak? Kalamu Zaidin, makna Zaid punya pensel.
Faham tak? Zaid punya pensil. Jadi pensil itu disandar pada siapa? Zaid. Sini abduhu, hambanya. Hambanya. Jadi hamba itu diidhafahkan kepada nya siapa? Nya Allah. Jadi idhafah, sandaran itu disebut idhafah tashrifiyah, yakni sandaran untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni nak kata ini adalah hamba-Ku yang khas. Anzala ala abdi, yang diturunkan kepada hamba-Ku yang khas. Faham tak? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menisbatkan hamba yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya, maka ini sebenarnya buhut pada izaz. Ini adalah satu kemuliaan yang sangat besar. Faham tak? Walaupun sebut hamba saja. Jadi kita ni adalah hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri walaupun sayyidul qaunain, sayyidul saqalain, sayyidul anbiya, tapi Nabi SAW lebih suka memanggil diri baginda sebagai hamba seperti mana yang diperturunkan oleh Al-Quran. Nabi kata, aku adalah hamba lah. Dalam hadis Nabi SAW menyebut mafhumnya, aku adalah hamba, lalu aku makan seperti hamba, aku tidur seperti hamba. Nabi duduk tunjuk cara makan seperti hamba macam mana. Nanti kita belajar adab makan tu kan. Satu lagi, ucapan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khair. Fawaidus suluk. Apakah faedah-faedah suluk daripada ayat ini? Ya derke, ingatlah, maqam yang paling tinggi untuk manusia itu di dunia ini yang boleh dihasil oleh manusia adalah maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah. Wali setara mana pun, hebat setara mana pun, kan? Malaikat setara mana pun, maqam yang paling tinggi yang boleh tercapai oleh manusia di atas dunia adalah maqam ubudiyah, maqam perhambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah makna manusia bila mana mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, zikirnya tadi supaya mereka mendapat muhabbat, cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan muhabbat ini ada satu perkara yang mana bila datangnya muhabbat tadi, dia akan melenyapkan segala muhabbat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila manusia berzikir, bermuraqabah, beribadah semata-mata nak dapat apa? Cinta Allah. Bila mana cinta Allah telah meresap dalam hati seseorang, dia akan menghancur dan melenyapkan segala cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ada dalam hati hanya cinta Allah. Dia akan menghapuskan segala cinta dunia dalam hati. Cinta Allah ni. Ordi Allah ki muhabbat sebab, dan dalam hati ini akan dipenuhi dengan muhabbat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu hanya semata-mata dia menghendakkan hanya cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kena pergi satu langkah lagi. Tak cukup di situ saja. Dah dapat makan muhabbah, dia kena mengorak satu langkah lagi. Wuqiyah. Apakah langkah tadi? Jab ya muhabbat dilmi. Bila mana maqam muhabbat ini telah tersemat dalam hati, kemudian dia kena tambah lagi. Insan apa ni mahbub ko razi kena catem. Kemudian selepas itu seorang insan, dia perlu meredakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dia dapat makam cinta saja, dia kena mengorak satu langkah lagi. Dia kena buat usaha supaya kekasihnya Allah Ta'ala itu redha pada dia. Itu dipanggil makam redha. Tadi makam muhabbat, makam cinta. Akhir sekali dia kena pergi makam redha. Maka disebabkan muhabbat inilah, dia duk fikir bagaimana dia mendapat keredaan mahbub, yakni kekasihnya. Seorang ibu, dia nak mengembirakan anaknya. Demikian juga seorang anak, dia perlu mengembirakan ibu dan ayahnya. Muhib hamisha sirf apni mahbub se muhabbat hina kerta. Seorang kekasih, dia bukan sahaja duk fikir bagaimana dia dicintai oleh kekasihnya, malah dia kena usaha dan fikir bagaimana kekasihnya tadi cinta dah dapat dah. Kena usaha supaya kasihnya tadi redha pula pada dia. Faham tak? Pertamanya dia kena fikir bukan aku seorang bertepuk sebelah tangan. Dia kena fikir bahawa orang yang aku cintai tadi, dia pun kena cinta aku. Kemudian bila dah dapat dua-dua cinta, dia kena saling fikir memikir supaya saling kasih mengasihi, saling redha meredai. Faham tak? Tak cukup cinta saja. Mana tahu dia tak suka, tak puas hati. Kan? Jadi seorang muhib, seorang pencinta tadi, tak cukup hanya dia memikir dan berusaha untuk mendapat cinta,
maka dia kena fikir dan berusaha supaya kekasihnya tadi redha kepada dirinya pun juga. Bila mana dalam hati hamba tadi dia telah mendapat muhabbat dan cinta Allah, maka akan timbul keinginan dalam hatinya supaya Allah tadi redha, supaya aku dapat meredai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan timbul dalam hatinya talab, keinginan untuk meredakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu itu hamba sentiasa duk fikir bagaimana dia akan dapat makam redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seorang hamba tadi telah redha hasilkan dengan fikir, bila mana hamba tadi dia duk fikir bagaimana nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, wa buhuthi khush nasib hotai, maka hamba ini adalah hamba yang sangat bertuah. Sangat bertuah. Redha kiaci saya, apakah redha itu? Redha yang ke insan Allah ki takdir. Redha bermaknanya seorang insan dia redha terhadap takdir Allah kepadanya. Allah Ta'ala letak dia dalam hal keadaan mana pun dia redha. Seperti Syekh kata redha. Masya Allah. Agar Allah isper kusyadgi ki halat beje, kalau Allah Ta'ala hantar keadaan kepadanya keadaan yang kusyadgi. Kusyadgi keadaan yang luas, Allah Ta'ala meluaskan rezekinya, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya Allah Ta'ala menghantar halat keadaan muskil kepadanya, bila Allah Ta'ala hantar keluasan, dia syukur. Bila Allah Ta'ala hantar kemuskilan, dia sabar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang disebut Allah ki redha apa? Radhi rehna. Redha terhadap keredaan Allah. Ajib kata ni. Allah ki redha apa? Radhi rehna. Sentiasa radhi tak ada lah ni. Sentiasa redha terhadap keredaan Allah. Sentiasa redha terhadap satu lagi redha bil qada. Ni redha bil redha. Yakni bandar hal mai apni Rabb sirazi, yakni seorang hamba dalam setiap hal keadaan sentiasa suka dan redha pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita dalam Jami'ul Saghir hadis, kita kena selalu sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau orang tanya kita bagaimana keadaan tuan, kita kena jawab alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tuan-tuan tulis itu alhamdulillahi ala kulli hal. Tuan-tuan tulis tanda tuan-tuan dan puan-puan redha terhadap ketentuan Allah Ta'ala kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam setiap hal dan dalam setiap keadaan. Tu banda apni Rabb si hal-hal. Jadi seorang hamba tadi dia akan suka redha pada Allah Ta'ala dalam setiap hal keadaan mana pun Allah Ta'ala letak dia. Dalam keadaan suka pun dia redha pada Allah, dalam keadaan duka pun dia redha pada Allah. Maka yang demikian itulah yang disebut makam redha. Itulah yang disebut makam redha. Dan ini adalah makam yang sangat besar, yang mana boleh didapati dan dihasilkan oleh manusia di dunia ini. Niat semua insya-Allah kita akan dapat makam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jika sekali makam hasil, dan seorang yang telah terhasil makam ini, maka itulah yang disebut hamba Allah dalam makna yang sahih. Itulah abduhu tadi. Hamba Allah tadi, hamba-hamba ni bukan makam main-main. Sebab tu orang Kelantan kan. Orang Kelantan kan bila dia biasakan diri, dia sebut hamba. Hamba minta maaf banyaklah. Hamba tak layan molek. Demo mari rumah. Tak wi nasi molek, tak bagi. Hamba. Cak Medaf kata hamba tu. Makna merendah diri. Jadi bila mana seorang telah mencapai makam redha, maka satu orang itu telah mendapat makna abduh dengan makna yang sahih. Maka selepas itu seorang hamba itu akan barulah mendapat makam ubudiyah. Tinggi lagi tadi makam muhabbah, makam redha, makam ubudiyah. Makam ubudiyah. Sekejap tak kena muka apa. Sekejap ada gangguan daripada anak sekejap. Okey, kita sambung. Sikit je lagi. Makam pertama makam muhabbah,
kita kena pergi ngorak satu langkah lagi akan dapat makam apa? Makam redha. Kemudian makam redha setapak lagi akan dapat makam ubudiyah. Sebab itulah makam ubudiyah lah yang disebut pada Nabi, alhamdulillahillazi anzala ala abdih, kepada hambanya. Jadi hamba-hamba ni bukan makam yang biasa-biasa, tuan-tuan. Dan hamba inilah yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba inilah yang telah diperjalankan malam dan diangkat naik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia boleh menghasilkannya di dunia ini. Allah Rabbul Izzat najab apa ni Habib. Allah Subhanahu wa taala bila mana memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj, bila Allah Taala sebut tentang Mi'raj, maka Allah Taala menggunakan lafaz abad, hamba. Dalilnya dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hambanya daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala memperjalankan hambanya. Tak sebut memperjalankan nabinya, tak sebut memperjalankan rasulnya. Maklum di sini makam ubudiyah itulah makam yang tertinggi sekali. Benar. Kemudian Allah Ta'ala gabungkan abad dan kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maha suci Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan wahyu kepada hambanya kitab. Jadi kenapa digabungkan kitab dengan hamba di sini? Makna nak isyarat kepada satu isyarat yang latif. Latif tak ada mana ni? Isyarat yang lembut di sini bahawa dengan Quran Majid lah manusia itu akan mendapat makam ubudiyah. Digabungkan abad dengan Quran ini, itu satu isyarat yang latif. Bukan isyarat Abdul Latif di sini. Isyarat yang lembut nak menandakan, nak menunjukkan bahawa kalaulah manusia itu dapat makam ubudiyah, dia hanya akan tercapai dengan Al-Quran itu sendiri. Ismi dalalat ya seperti makam ubudiyah ki musyabih koi makam. Dan di sini nak tunjukkan juga bahawa tidak ada sesuatu pun yang dapat musyabih, yang dapat menyerupai makam ubudiyah. Bila mana seorang telah terhasil makam ubudiyah, tidak ada orang lain yang boleh menyerupai dia, yang boleh mencapai makam sepertinya. Dan Huzur sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang telah mendapat martabah yang paling a'la, yang paling tinggi sekali. Jadi makam ubudiyah. Jadi akhir sekali Syekh kata, seorang salik hendaklah dia menghasilkan makam ubudiyah, dan seorang salik dia bukan hanya menjadi salik untuk mencapai makam ubudiyah tadi, dia perlu halik. Tadi salik, ni halik. Apa maksud halik? Binasa. Binasa diri dia, fana diri dia. Aku ni tak ada apa, aku ni tak ada apa, ilmu aku tak ada apa, harta aku tak ada apa, kepandaian aku tak ada apa. Yang ada hanya Allah. Jadi seorang salik dia perlu halik, barulah dia mendapat makam ubudiyah. Is makam ke husul gali apa ni tan man dan gibazi lagade untuk mencapai makam hasil, untuk menghasilkan makam ini. Dia kena menjadikan makam ubudiyah itu sebagai tujuan dia. Hari ini Syekh kata, kita bukannya kekurangan ulama, kita bukannya kekurangan mufti hazrat, kita bukannya kekurangan para sufi, kita bukannya kekurangan para da'i muballighin. Yang kurangnya kita dalam masyarakat kita hari ini adalah kekurangan hamba. Hamba tu tak ada. Hamba tu kurang, tuan-tuan. Jo lakho mein tu nahi, karodo mein talash karne padte hain. Yang mana hamba tadi bukannya kita boleh cari di dalam beratus-ratus ribu, malah nak cari dalam beratus-ratus juta pun payah hamba tadi. Makam ubudiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi makam ubudiyah kepada kita. Kan? Kita ni tuan-tuan, kan? Kita ni tuan-tuan, kalau tak dapat makam ubudiyah pun kita tuan-tuan, nak mati nanti Allah Taala bagi makam maghfirah pun dah cukup dah. Allah. Makam apa? Makam ampun. Allah ampun segala dosa-dosa kita yang kita buat selama ni. Allah kasihankan kita, Allah ampunkan segala dosa. Itu dia panggil makam maghfirah. Kan? Allah Ta'ala tutup segala dosa-dosa kita, Allah Ta'ala buat tak reti. Dia panggil Allah Ta'ala buat tak reti. Allah Ta'ala abaikan, ignore macam tu. Allah ampun dosa kita, itu pun dah cukup. Tapi target kita kena tinggi supaya kita ni dapat makam ubudiyah, makam redha, makam muhabbat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita semua. Amin ya Allah.
Dan untuk mencapai makam ini kita kena fahamlah Al-Quran, seperti mana tadi sebutkan, satu orang yang kalau mendapat makam ubudiyah melalui Al-Quran lah dia akan dapat makam ubudiyah. Jadi nak dapat makam ubudiyah macam mana kalau kita tak faham Al-Quran? Jadi sebab tu kita mulakan dengan surah Al-Kahfi yang sangat sinonim dengan peristiwa akhir zaman ini, dengan fitan akhir zaman ini. Sebab tu kita baca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan lepas ni Allah Ta'ala bagi taufik kita buka surah lain pula, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu. فعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك شكرك حسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. Jazakumullah khairan jazak tuan-tuan yang bersama kita malam ini. InsyaAllah kita jumpa malam besok, malam lusa. Dan para salikin yang ada dalam salik Mujaddidi, insyaAllah malam besok kita baca kitab Berakhir Selamat Tumhara Nisbat di sana, insyaAllah. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum.